Mari kita kembali ke zaman silam sebentar. Sebuah gerakan politik yang digelar Kinabalu Move hampir meruntuhkan kerajaan Sabah pada Januari 2023. Nama-nama besar terpalit, tuduhan mengkhianati rakyat dilemparkan, dan pertembungan ego antara pemimpin negeri terus membara. Tetapi siapakah dalang sebenar? Adakah benar warisan terlibat secara langsung dalam usaha menggulingkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor? Disclaimer, berita ini ditulis semula berdasarkan laporan asal oleh Free Malaysia Today, FMT bertarikh 18 Ogos 2025 serta disokong dengan rujukan fakta daripada arsip berita terdahulu Malaysia Kini dan berita harian berkaitan Kinabalu Move Januari 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kunak Nur Azlina Arif yang kini bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS tampil menyanggah balas Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal selepas beliau didakwa cuba mengelak daripada menjawab tuduhan bahawa warisan mempunyai peranan langsung dalam episod Kinabalu Move pada Januari 2023. Nur Azlina yang keluar daripada warisan tidak lama selepas peristiwa tersebut berkata, hakikatnya setiap rakyat Sabah tahu beliau terlibat secara langsung. Menurut Nur Azlina, Shafie hanya menafikan peranan itu tanpa mengemukakan fakta kukuh, sebaliknya menyerang dirinya secara peribadi. Bukti jelas ialah apabila semua adun warisan berhimpun di Magellan Sutra Harbour Resort ketika itu, mengapa beliau tidak berani tampil dengan fakta untuk menafikan penglibatan warisan? Mengapa hanya memberi kenyataan kabur? Ujarnya kepada FMT. Untuk rekod, pada malam bersejarah itu, para wartawan dan pemimpin warisan berkumpul di resort mewah tersebut di Kota Kinabalu dengan jangkaan bahawa kerajaan pimpinan Haji Jinor bakal tumbang. Shafie sendiri dijadualkan mengadakan sidang media, namun ia dibatalkan pada saat akhir. Hari berikutnya, Ketua UMNO Sabah ketika itu, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang juga timbalan Ketua Menteri, mengumumkan bahawa UMNO menarik balik sokongan terhadap Haji Ji. Namun begitu, beberapa adun UMNO enggan mengikut arahan parti manakala Haji Ji mendapat suntikan sokongan baharu daripada Pakatan Harapan PH. Kesannya, Bung Mokhtar disingkirkan daripada Kabinet Negeri sementara adun PH diberikan ruang dalam barisan Kabinet Haji Ji. Perkembangan ini menandakan kegagalan Kinabalu Move tetapi meninggalkan luka mendalam dalam percaturan politik Sabah. Nur Azlina menyifatkan episod tersebut sebagai pengkhianatan terbesar terhadap rakyat Sabah ketika mana harapan rakyat adalah melihat semangat perpaduan di peringkat persekutuan turut diterjemahkan kepada kestabilan kerajaan negeri. Namun, menurut Shafie, Kinabalu Move bukanlah manuver politik beliau, sebaliknya berpunca daripada konflik antara Haji Ji dan Bung Mokhtar. Kami sentiasa berada di bangku pembangkang, katanya sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Nur Azlina turut menangkis label pengkhianat yang dilemparkan terhadap dirinya oleh pimpinan warisan. Menurut beliau, pemimpin warisan sendiri terdiri daripada mereka yang juga pernah melompat parti. Shafie sendiri dahulu naib Presiden UMNO, timbalannya Daryl Laiking datang dari PKR. Malah warisan menerima adun DAP seperti Justin Wong dari Sri Tanjung dan Calvin Chong dari Elopura pada tahun 2022. Jadi siapa sebenarnya pengkhianat, sindirnya? Nur Azlina juga menyasarkan kritikan kepada Ketua Penerangan Warisan Datuk Aziz Jaman yang secara sinis berkata akan membantunya melobi kerusi di bawah tiket GRS. Menurut Nur Azlina, Aziz sepatutnya fokus pada masalah sendiri kerana beliau telah tewas di kerusi Parlimen Sepanggar pada PRU15 dan tidak memiliki kerusi DUN. Berbeza dengan saya tidak perlu melobi dengan membuat kenyataan.
kerja keras saya di Kunak sudah cukup membuktikan khidmat bakti saya dan itu yang akan menentukan sama ada rakyat mahu memilih saya semula atau tidak. Jelas adun dua panggal itu. Beliau turut menyeru rakyat Sabah agar menilai warisan secara bijak dan tidak terpedaya dengan fitnah politik yang dimainkan. Jangan ulangi kesilapan lalu, tegasnya. Untuk makluman para sahabat semua, Kinabalu Move ini bukan kali pertama politik Sabah digoncang dengan usaha menjatuhkan Ketua Menteri. Sebelum ini, sejarah mencatatkan peristiwa langkah Srigaya pada tahun 1994 yang menyaksikan Parti Bersatu Sabah PBS pimpinan Tan Sri Pairin Kitingan tumbang selepas beberapa wakil rakyat melompat parti. Seolah-olah sejarah itu kembali menghantui negeri di bawah Bayu dengan episod terbaru pada Januari 2023. Persoalannya sekarang, apakah benar warisan tidak terlibat? Jika benar mereka hanya pemerhati, mengapa hampir semua adun warisan berada di Magellan Sutra Harbour Resort pada malam kritikal itu? Mengapa Syafi'i yang dijadwalkan berucap di sidang media tiba-tiba membatalkan acara tersebut? Adakah beliau sebenarnya bersedia mengumumkan pengambil alihan kerajaan negeri tetapi langkah itu terbantut selepas beberapa adun UMNO berpaling tadah? Lebih menarik, apakah tindakan Nur Azlina membongkar kembali rahsia lama ini sebahagian daripada strategi GRS untuk melemahkan pengaruh warisan menjelang PRN Sabah akan datang? Dan tidakkah warisan sendiri kini tersepit dengan sejarah kemasukan pemimpin-pemimpin yang juga berpunca daripada lompat parti? Apakah rakyat Sabah masih sanggup menerima politik kudeta yang berulang kali menghantui negeri ini? Atau sudah tiba masanya mereka menghukum semua ahli politik yang gemar bermain percaturan kuasa? Dan jika benar pengkhianatan itu wujud, siapa sebenarnya pengkhianat? Syafi'i Apdal, Bung Mokhtar, atau sesiapa sahaja yang pernah berpaling tadah demi jawatan? Satu perkara yang pasti, politik Sabah jarang sunyi daripada drama. Dari langkah Srigaya ke Kinabalu Move, sejarah terus berulang. Tetapi persoalannya, sampai bila rakyat Sabah harus menjadi mangsa percaturan kuasa? Adakah PRN Sabah akan datang bakal memperlihatkan babak pengkhianatan baru? Atau akhirnya lahir satu kerajaan yang benar-benar stabil dan berpihak kepada rakyat? Apa pendapat anda? Siapa sebenarnya dalang Kinabalu Move? Tinggalkan komen anda di bawah kerana mungkin jawapan anda lebih dekat kepada kebenaran daripada apa yang diungkapkan para politikus itu sendiri. Sekian, kita jumpa lagi.